Perbualan awam melibatkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh PKP ini, dan menariknya untuk episod PKP pada kali ini ia juga datang bersekali dengan perintah darurat. Jadi pelbagai sudut pandang dilahirkan, namun yang paling penting di dalam kalau berlaku kekeliruan untuk kita merujuk kepada autoriti yang sebenarnya. Anda sedang menyaksikan Politik Ekonomi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Selama 1 jam ini kami mendedikasikan perbincangan ini untuk melihat SOP yang telah pun disediakan dan telah pun diumumkan. Pasti ada banyak perinciannya yang boleh dimanfaatkan. Untuk itu kami mengajak kepada anda semua menelefon kami, khususnya sekiranya mewakili industri tertentu, untuk bertanya langsung kepada pihak wewenangan yang bertanggungjawab di dalam mengemudi, menggagaskan dan kemudian mengimplementasikan SOP ini. Pastinya bersama MITI seketika nanti saya akan perkenalkan tetamunya. Tetapi talian yang bakal kami buka 03-2282-9841. Kami kongsikan taliannya di sini. Jadi anda boleh memanfaatkan talian ini untuk bertanya hanya soalan yang berkait tentang SOP industri, kerana kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya kepada para penonton, dan juga pasti mereka yang berada dalam industri berlaku kekeliruan. Telah pun ada banyak respon balas yang kami terima, khususnya saya yakin pihak MITI juga banyak soalan-soalan yang sudah pun ataupun respon balas yang sudah pun mula diterima oleh mereka. Dan untuk tujuan itu kami bawakan secara dalam talian. Anda mungkin terkejut tengok saya keseorangan di sini, agak lonely juga pada malam ini. Jadi bersama adalah Datuk Seri Nur Azman. Wah, senyum awal lagi Datuk Seri Nur Azman ya. Mula-mula saya kesepian Datuk Seri, tapi bila Datuk tampil besar begitu, megah, manis, jadi saya rasa kembali mesra. Apa khabar Datuk Seri? Masih di pejabat ya? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sebab menjemput pihak MITI pada malam ini, dan seperti mana Cik Said mengatakan tadi, kita akan melakukan perbincangan secara virtual, dan ini juga sebahagian daripada amalan dalam norma baru dalam tempoh kita berhadapan dengan cabaran penularan wabak ataupun pandemik COVID-19. Ya, itulah. Kalau saya pun boleh mengemudikan rancangan ini secara BDR kan bagus, Datuk Seri. Itu pesan saya kepada penerbit lah. Tapi saya, Datuk Seri adalah merupakan untuk maklumat penonton kita, Datuk Seri Nur Azman Ayub adalah Timbalan Ketua Setiausaha Industri MITI, dan saya kira MITI lah merupakan wewenangannya yang mengeluarkan SOP untuk panduan kepada semua. Kita akan, Datuk Seri, kita akan pergi kepada butiran dan eceran terhadap SOP itu nanti. Tetapi kita melihat di dalam perdebatan awam pada hari ini, Datuk Seri, masih lagi masyarakat terbelah. Buka ekonomi ke, tutup ekonomi ke, ramai SME ini mengatakan biarlah terbuka kerana mereka mencari makan. Jadi apa respon balas Datuk Seri Lu dalam konteks kita berdepan dengan PKP ini dan juga realiti darurat sekarang ini? Bagaimana dengan ada beberapa sektor yang masih dibenarkan beroperasi? Kacamata MITI, sila. Terima kasih. Mungkin izinkan saya di sini untuk berkongsi ataupun dengan konteks bagaimanakah pihak kerajaan, khususnya pihak pegawai kerajaan, membuat keputusan tentang yang melibatkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, dan juga sama ada sektor ekonomi perlu dibuka atau tidak. Sebenarnya sejak bulan 3 tahun lepas, apabila menularnya wabak atau pandemik COVID-19 negara kita, kerajaan telah pun mengambil langkah yang proaktif dan responsif dalam merangka dasar dan strategi berdasarkan kepada keseimbangan antara pelindungan kesihatan rakyat kita dan juga bagi menjamin kelangsungan aktiviti ekonomi, komersial, perdagangan dan industri. Dan kerajaan dalam hal ini MITI sentiasa mengadakan sesi lebat urus dengan pemegang-pemegang taruh, merangkumi dewan-dewan industri, dewan-dewan perniagaan, pakar-pakar ekonomi, dan juga agensi yang berkenaan yang mewakili sektor ekonomi seperti Bank Negara Malaysia, Kementerian Kewangan, Unit Perancangan Ekonomi dan Khazanah Nasional Berhad. Dan di peringkat pegawai kami juga terdapat mekanisme dari segi bagaimanakah kita membuat satu keputusan. Sebagai contoh, di peringkat Majlis Kesempatan Negara, ada perbincangan di peringkat pegawai secara teknikal, dan apa-apa cadangan dari situ akan dibawa untuk pertimbangan Yang Berhormat Menteri Pertahanan, dia akan memutuskan satu mesyuarat, dan seterusnya ke peringkat tertinggi, iaitu sidang khas Majlis Kesempatan Negara yang diuruskan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dalam mesyuarat-mesyuarat ini, kita mempunyai pegawai kerajaan bukan saja dari sektor kesihatan, tetapi juga merangkumi sektor-sektor ekonomi. Dan dalam perbincangan tersebut, selalu berkisah kepada seperti apa yang disebutkan tadi, bagaimana kita nak mencapai keseimbangan. Dari segi nak membendung
atau nak melandaikan lekuk orang kata flatten the curve wabak ataupun pandemik COVID-19 ini, dan pada masa yang sama seboleh yang mungkin mengurangkan impak kepada kelangsungan aktiviti ekonomi. Dan dalam sesi dapat urus yang saya sebutkan tadi itu, apa yang kita dapat rumuskan ialah secara kolektifnya semua orang setuju pertama sekali adalah penting dan mustahak untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, ini penting untuk menjamin kesihatan rakyat, kerana rakyat kita merupakan nadi kepada ekonomi negara. Jadi apabila rakyat kita sihat, maka benda ini akan dapat menjurus kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan pada masa yang sama juga, kita juga mengambil pertimbangan bahawa adalah penting untuk memastikan sebarang langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan, khususnya dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan, akan tidak mendatangkan kesan yang terlalu besar, khususnya dari segi kelangsungan aktiviti ekonomi tersebut. Jadi seperti yang kita sedia maklum, dari tahun lepas kita telah pun melalui beberapa fasa dari segi perintah kawalan pergerakan. Dan dalam setiap fasa tersebut, kita benarkan sektor-sektor ekonomi untuk beroperasi. Cuma kita memastikan sektor-sektor ekonomi ini ataupun pihak industri ini mematuhi SOP kita yang ditetapkan. Ya, dalam pusingan yang awal Datuk Seri, banyak telah pun diperdebatkan soal bagaimana kesan PKP yang awal tu menimbulkan kelembapan kepada ekonomi. Kita merudum begitu jauh sekali, dan di dalam pembentangan belanjawan serta perancangan para ekonomis mengunjurkan ekonomi kita bakal mencecah perkembangannya 6.5% begitu. Kepada sektor yang tidak dibuka ini, apakah unjuran kelembapannya kalau ini hanya dalam tempoh PKP 2 minggu, yang belum tentu 2 minggu, mungkin berterusan. Saya yakin itu juga sudah dipertimbangkan di dalam mesyuarat pelbagai peringkat yang Datuk Seri sebutkan tadi. Okey. Kita cuba, nampaknya Datuk Seri tersangkut di situ. Okey. Nah, Datuk Seri sudah boleh. Ya, Datuk Seri dapat? Boleh mendengar ya? Tergantung sedikit tadi. Boleh. Silakan. InsyaAllah. Okey, kalau berdasarkan kepada analisa, analisa yang dibuat atau dilaksanakan oleh pihak Bank Negara Malaysia, unjurannya sekiranya PKP ini dilaksanakan di wilayah Puan Kuala Lumpur dan Selangor, sekiranya ia dilaksanakan sebanyak ataupun selama 4 minggu, unjurannya adalah dijangka negara kita akan kerugian sebanyak 0.3 bilion ringgit sehari. Sehari. Ini daripada segi KDNK, Keluaran Negara Kasar benar. Dan sekiranya kita ambil dari segi pelaksanaan PKP ini untuk 6 negeri pada masa ini, kita dapat lihat bahawa 6 negeri tersebut menyumbang kepada hampir 66.3% dari jumlah keseluruhan KDNK negara kita. Yang paling besar semestinya negeri Selangor, di mana dari segi sumbangan KDNK adalah sebanyak 24.2%, diikuti oleh wilayah persekutuan iaitu sebanyak 16.9%. Itu adalah segi statistik ekonomi. Tetapi bagaimana pula dengan contohnya dari segi kesan ke atas perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan dalam negara kita. Jadi pada masa yang sama juga, apabila kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, adalah mustahak untuk kita dapat melaksanakan dasar strategi bagi mengekalkan keyakinan para pelabur untuk terus melabur di negara kita, sama ada pelabur tempatan maupun pelabur asing. Ini adalah mustahak kerana melalui pelaburan kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, dan pada masa sama juga mereka yang sedang bekerja, yang mempunyai pekerjaan juga terjamin. Dan selain daripada itu, seperti mana kita maklum, negara kita juga merupakan antara negara utama dalam rantaian bekalan global bagi sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, bagi sektor ataupun bagi industri pembuatan sarung tangan getah, industri ini menyumbang hampir 60% kepada bekalan global dari segi sarung tangan getah.
Begitu juga dengan beberapa sektor sebagai contoh sektor electrical, elektronik, khususnya industri semiconductor, sektor perabot dan pelbagai lagi. Jadi dalam hal ini kita seharusnya juga mengambil kira dari kesan kepada rantaian bekalan global. Ini kerana sekiranya perkara ini tidak diambil pertimbangan, kita khawatir bahawa para pelabur, khususnya pelabur antarabangsa, akan memikirkan bagaimanakah mereka ingin orang kata memitigasikan kesan tersebut ke atas pelabur mereka, termasuk mungkin kemungkinan besar mungkin mengalihkan pelabur mereka ke negara lain. Ya, itu cabaran yang dihadapi kerana saya kira tadi Datuk Seri ada menyebut satu kata kunci di situ, keseimbangan. Ya. Bila kita bercakap soal keseimbangan ini, kita bukan hanya cuba mengelakkan penularan COVID, tetapi juga elemen-elemen yang telah pun Datuk Seri sebutkan tadi. Jadi bersekali peranan MITI dan MOF ini, apa keutamaan dan juga strateginya untuk mengatasi kelembapan ini? Mungkin juga kalau kita harapkan PKP ini tidak lama, tetapi realitinya kita tidak mendapat kepastian, melainkan kes ini dapat kita redam peningkatannya. Kalau ada keutamaan dan juga strateginya bagi mengatasi kelembapan yang ada ini? Pihak MITI bersama-sama dengan pihak MOF ataupun Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian yang berkenaan sentiasa bekerjasama dan berganding bahu dari segi merangka dasar-dasar strategi bagi memacu pertumbuhan ekonomi. Dan khususnya dalam tempoh kini atau tempoh ini, bagaimana kita harus menangani cabaran yang dihadapi oleh sektor ekonomi apabila kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Jadi dalam mesyuarat-mesyuarat yang saya sebutkan tadi, kami semua, pihak MITI, Kementerian Kewangan, Bank Negara, sentiasa mengadakan perbincangan terlebih dahulu ya, untuk menyusun apakah langkah-langkah dasar strategi yang perlu kita bentangkan kepada peringkat yang lebih atas atau khususnya kepada Yang Amat Perdana Menteri dalam mencapai keseimbangan yang saya sebutkan tadi. Nah, bagi pihak MITI, kita memfokuskan kepada beberapa perkara. Pertama sekali, kita memikirkan apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk terus menjanakan peningkatan atau pertumbuhan dari segi pelaburan. Bukan saja pelaburan tempatan, tapi juga pelaburan langsung asing. Ya, khususnya pelaburan yang berintensifkan teknologi tinggi serta berkualiti. Keduanya, kita juga melihat kepada usaha bagaimana kita hendak mempertingkatkan Okey, kita sedikit tersangkut di situ. Kita berikan sedikit masa. Datuk Seri? Ya, 14 buah negara lain telah pun menandatangani. Ya, teruskan Datuk Seri. Perjanjian perdagangan bebas iaitu Perjanjian Komprehensif Ekonomi Serantau ataupun RCEP. Ya, RCEP. Dalam pada masa sama juga adalah penting untuk pihak kerajaan menyediakan satu persekitaran perniagaan yang kondusif serta mengurangkan kos perniagaan. Sebagai contoh, salah satu inisiatif di bawah MITI yang dikendalikan oleh agensi MITI iaitu MPC ataupun Malaysia Productivity Corporation yang ditambahkan sebagai inisiatif My Muda, di mana kita mencadangkan kepada semua kementerian dan agensi yang berkenaan untuk mengkaji semula apakah dasar-dasar peraturan yang tidak perlu dan mungkin tidak diperlukan lagi ya, berdasarkan kepada perkembangan semasa ataupun yang ada pusat industri Dewan Perniagaan. Dan dalam hal ini saya ingin menekankan betapa pentingnya sesi lebat urus ataupun engagement tersebut. Ini juga berkisah kepada mungkin salah satu punca yang menyumbang kepada peningkatan kes dari segi kes positif COVID-19. Seperti mana kita sudah maklum, sejak kebelakangan ini terdapat beberapa berita berkenaan dengan peningkatan kes-kes positif dalam kluster pembuatan atau perkilangan. Ya, dan lebih lagi melibatkan para pekerja asing. Dan apabila pihak penguasa, contohnya Jabatan Tenaga Kerja mengadakan lawatan, didapati bahawa dalam kes-kes, setengah kes-kes ini yang menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 adalah disebabkan pertama sekali dari segi persekitaran
tempat kerja dan keduanya dari segi penginapan disediakan oleh majikan. Tidak menepati standard-standard tertentu. Dan dalam hal ini ia juga turut menyumbang kepada penularan wabak ataupun COVID-19. Jadi kami di MITI ini sentiasa mengingatkan pihak industri untuk menyediakan satu persekitaran yang sihat, khususnya dari segi tempat penginapan. Dan seperti yang kita sudah maklum, kerajaan telah pun menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan dan juga Kemudahan Pekerja. Dan di sini juga kami telah mengadakan Kita ada sedikit gangguan internet di situ. Kejap sakitan dan ini mungkin saya ingin saya ingin berkongsi juga satu contohnya. Saya tidak akan namakan syarikat tersebut, tetapi syarikat ini merupakan satu syarikat utama dalam industri pembuatan sarung tangan getah. Dia punya pengarah urusannya telah menelpon saya pada satu hari dan beliau telah memaklumkan saya bahawa syarikat beliau telah orang kata secara sukarela melaksanakan swab test, ujian saringan ke atas semua pekerja mereka. Lebih kurang dalam 8,000 lebih. Ramai juga. Dan dalam hal ini, atas inisiatif mereka dan menggunakan kos mereka telah menjalankan saringan kesihatan dan apabila didapati terdapat beberapa pekerja mereka yang dijangkiti COVID-19, mereka dengan inisiatif mereka sendiri juga telah memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan. Jadi di sini saya lihat, pihak MITI melihat ini bukan satu kerjasama yang amat baik di antara pihak industri dalam bersama-sama membantu Kementerian Kesihatan untuk membendung penularan COVID-19. Seterusnya, orang kata dia dapat juga mengelak daripada pihak kerajaan mengenakan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat. Kerana apabila perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat diperkenalkan, maka tidak nafikan bahawa sedikit sebanyak dia akan memberikan kesan ke atas kelangsungan sektor-sektor ekonomi. Terima kasih. Ya, Datuk Seri, sesekali tadi ada sedikit beberapa maklumat yang tersangkut, tetapi saya kira secara big picture-nya, gambaran luasnya kita dapat maklumat yang Datuk Seri berikan. Dan itu juga gambaran mungkin Datuk Seri, sektor telco ini yang perlu digesa lagi supaya tidak ada lagi elemen yang tersangkut-sangkut. Kalau Datuk Seri nak usulkan supaya BDR ini dilaksanakan, inilah yang perlu ditangani terlebih dahulu. Itu usikan saya kepada Datuk Seri dan juga kepada kementerian ini sebenarnya. Kita akan berehat dan sebelum itu saya ingin mengumumkan semula talian yang boleh dimanfaatkan oleh penonton 0322829841. Anda boleh berinteraksi bersama TKSU MITI dari sektor ataupun portfolio industri. Hanya persoalan berkait tentang SOP, kerana sejurus kembali nanti kita mula berbicarakan tentang SOP ini dan isu-isu yang berbangkit daripadanya. Kita berjeda terlebih dahulu. Anda sedang menyaksikan Bicara Politikonomi. Pada malam ini kita memberikan suluhan terhadap kepentingan pembukaan ekonomi di sepanjang tempoh PKP ini. Dan tetamu yang menemani secara dalam talian. Di studio saya keseorangan, tapi saya tidak lonely kerana Datuk Seri Nur Azman Ayub bersama, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Industri bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau singkatannya MITI. Tadi saya sempat mengusik Datuk Seri, kita bercakap soal BDR, bekerja dari rumah ni. Mungkin kita akan ada capaian internet yang lebih lancar, smooth kalau ada 5G nanti, 5G. Itu MITI kena bantulah. Rakyat Malaysia menunggu-nunggu itu supaya disegerakan. Sebab tadi sepanjang 15 minit kita ke udara tadi ada sedikit tersangkut. Tapi insya-Allah alhamdulillah maklumatnya masih boleh kita manfaatkan. Sudah ada soalan di Facebook, saya akan angkat nanti insya-Allah dalam pusingan berikutnya 0322829841. Kami sediakan untuk penonton sekiranya khususnya mereka yang berada dalam sektor industri essential services ataupun tidak, yang dikecualikan atau tidak, boleh bertanyakan soalan. Hanya persoalan yang berkait tentang itu saja. Nak tanya bab darurat tak darurat ni bukan ini forumnya, itu forum lain, tetamu yang lain. Tetapi bersama TKSU Industri ini kita nak bercakap soal keberkesanan SOP dan juga pematuhan ini. Jadi anda boleh menelefon kami, juga memanfaatkan Facebook Berita RTM untuk persoalan ini. InsyaAllah kalau ada kesempatannya akan kami angkat dan cuplik seketika nanti. Saya berbalik kepada Datuk Seri. Datuk Seri menyebutkan tadi soal barisan jawatan kuasa yang memutuskan sektor mana yang boleh dibuka, tidak dibuka. Saya melihat ada saja industri, sektor yang memohon untuk dirangkumkan di dalam essential services ini. Ada pihak-pihak yang merasakan bahawa mereka perlu berada di dalam itu. Jadi di dalam bagaimana Datuk Seri boleh menentukan
dan juga keutamaan untuk siapa yang boleh beroperasi, siapa yang tidak boleh dalam konteks portfolio MITI itu sendiri, Datuk Seri? Terima kasih. Sebenarnya bila kita berkata tentang apakah sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi dan mana yang tidak dibenarkan beroperasi, saya ingin berpatah balik pada apa yang berlaku pada tahun lepas ya. Apabila PKP mula dilaksanakan pada bulan Mac, di mana PKP tersebut orang kata adalah yang paling ketat lah ya, seperti dia lebih ketat daripada apa yang kita alami pada masa sekarang. Dan ini bukan satu pengalaman yang baru, bukan saja bagi sektor kesihatan ya, tetapi juga bagi sektor ekonomi khususnya. Bagaimanakah kita nak mendefinisikan satu sektor itu sebagai sektor ekonomi yang diperlukan ataupun essential service? Dan jadi apabila kita melaksanakan PKP pada bulan Mac tahun lepas, maka pihak MKN dan juga pihak MITI dan juga kementerian yang lain yang berkenaan telah pun bersetuju dengan satu senarai, ya. Di mana senarai ini kita katakan sebagai senarai ataupun sektor ekonomi dalam perkhidmatan perlu. Tetapi apabila kita melaksanakan senarai tersebut, ya, kita mendapati ada beberapa masalah. Dan kami terpaksa orang kata, kalau boleh saya ceritakan ya, sebagai contoh pada masa itu kita kata sektor ekonomi yang membekalkan makanan dan minuman adalah satu sektor ekonomi dalam perkhidmatan perlu. Tetapi pada masa yang sama juga terdapat beberapa sektor, sebagai contoh sektor pembungkusan ataupun packaging. Sektor plastik tidak dibenarkan untuk beroperasi. Jadi apabila ini berlaku, contohnya kalau kita ambil contoh roti gardenia, ya, ini bukan satu contoh yang baik yang saya selalu gunakan untuk menerangkan betapa kompleksnya rantaian bekalan industri ini. Apabila ambil contoh roti gardenia, kita hanya memikirkan tentang bahan yang digunakan untuk buat roti tersebut, ya, gandum, bahan awet dan sebagainya. Tetapi pada masa itu kami tidak memikirkan tentang pembungkusan roti tersebut, packaging. Kami juga tidak memikirkan tentang bahan pencetakan yang digunakan untuk mencetak atas packaging tersebut. Selain dari itu juga kami tidak memikirkan tentang plastik. Nah, kalau kita berkata tentang frontliners, medical frontliners, apakah yang diperlukan oleh medical frontliners kita dalam membantu dalam tugas harian mereka di hospital? Salah satu perkara yang penting adalah PPE, Personal Protective Equipment, ataupun alat perlindungan peribadi, ya, face shield dan sebagainya. Dan kalau kita berkata tentang PPE, ada dua komponen yang penting dalam pembuatan PPE. Pertama sekali yang disebutkan sebagai non-woven material. Yang keduanya ada segi waterproof material yang dibuat dari plastik. Jadi sekiranya kita ingin membekalkan PPE kepada medical frontliners kami, kita memerlukan sektor plastik, sektor tekstil untuk turut beroperasi. Ya, jadi sektor-sektor ini pada mulanya tidak dimasukkan sebagai essential dalam perkhidmatan perlu pada tahun lepas pada bulan 3. Dan seterusnya kami terpaksa mencadangkan kembali atau semula kepada jawatankuasa pada masa itu supaya membenarkan sektor-sektor ekonomi ini untuk turut beroperasi. Dan alhamdulillah, berdasarkan kepada pengalaman kami, sektor kesihatan dan sektor ekonomi, jadi dalam PKP semasa yang dilaksanakan ke atas 6 negeri, kita telah membenarkan sektor-sektor ini untuk turut beroperasi. Sebenarnya saya ingin katakan di sini, ini bukan satu keputusan yang mudah untuk dibuat, baik oleh sektor kesihatan maupun sektor ekonomi. Dari perspektif sektor kesihatan, sebaik-baiknya, sebanyak yang mana yang mungkin, sektor kita perlu, orang kata, meminta rakyat kita untuk duduk di rumah. Tidak keluar kecuali untuk mendapatkan keperluan asas, ya. Dan hanya yang betul-betul diperlukan sahaja perlu bekerja. Sebab kita perlu memutuskan rantaian jangkitan. Dari perspektif ekonomi pula, sekiranya mereka ini tidak dapat bekerja, sebab kita juga tidak nafikan, ya, terdapat ramai juga yang bekerja sendiri, the informal sector, ya. Dan terdapat juga mereka yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kan?
Jadi dalam kalau kita adalah ungkapan bahasa Inggeris ya, when the hand stops, the mouth stops. Ya. Jadi dari perspektif ekonomi kita memerlukan sebanyak mana sektor ekonomi untuk beroperasi. Jadi nak mencapai keseimbangan ataupun the strike, the balance di antara kedua-dua ini bukan satu keputusan yang agak sukar. Itu yang saya ingin menekankan di sini. Jadi dalam memilih apakah sektor-sektor yang boleh kita kategorikan sebagai perkhidmatan perlu, dia dapat beberapa perkara. Ini daripada perspektif ekonomi saya bercakapkannya. Pertama sekali, sektor-sektor ekonomi yang boleh membekalkan keperluan asas seperti makanan dan minuman serta membekalkan sumber kepada medical frontliners kami. Ubat-ubatan, PPE, Personal Protective Equipment, peranti perubatan. Dan apabila berkata tentang keperluan asas, kami juga harus memikirkan tentang barang penjagaan diri dan kanak-kanak seperti pampers dan sebagainya, barang keperluan rumah. Selain daripada itu juga, kita mengambil faktor atau pertimbangan Malaysia ni merupakan salah satu negara utama dalam rantaian bekalan global untuk sektor-sektor ekonomi tertentu seperti electrical dan electronics, pembuatan sarung tangan getah dan sebagainya. Jadi sektor-sektor tersebut juga diambil kira sebagai perkhidmatan perlu. Ketiganya, sektor-sektor yang menyumbang kepada memastikan infrastruktur kritikal negara kekal dalam keadaan baik dan terjamin. Sebagai contoh, yang berhubung kait dengan sektor utility, pembekalan air dan tenaga, sektor komunikasi, sektor internet, logistik dan pengedaran. Sebagai contoh, ada orang yang menyatakan bahawa kenapa kita membenarkan postal dan courier service untuk beroperasi. Jadi jawapannya ialah sekiranya kita tidak membenarkan mereka untuk beroperasi, maka bagi kita yang membeli barang di Lazada, Shopee dan sebagainya, bagaimana kita nak mendapatkan bekalan barang tersebut? Dan seterusnya juga kerja-kerja contohnya yang kritikal lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang di mana berlaku banjir di beberapa negeri di negara kita, maka kita juga harus memikirkan apakah sektor-sektor ekonomi yang boleh membantu dalam segi kerja-kerja tersebut. Dan terakhir sekali adalah sektor-sektor ekonomi yang boleh membantu rakyat kita untuk bekerja. Sebagai contoh, pembukaan taska, tabika dan sebagainya. Kalau semua ini tidak dibuka, maka ibu bapa yang tidak mempunyai pengasuh agak sukar untuk mereka bekerja. Semua terpaksa bekerja di rumah. Tetapi kita harus ingat bahawa terdapat sesetengah pekerjaan yang tidak memungkinkan kita untuk bekerja dari rumah. Itu realitinya, kompleksiti. Saya kira apa yang digambarkan oleh Datuk Seri tadi adalah merupakan learning curve daripada episod PKP yang awal. Lina dari Kuala Lumpur, Datuk Seri, memanggil. Kita ingin memberikan laluan kepada Lina. Jadi Lina yang berada di talian, silakan ringkas dan padat. Ringkas dan padat berkait tentang SOP industri saja. Silakan. Hello. Sebab nak tanya, I punya syarikat ialah One Stop Painting Service. One Stop Delivery. One Stop Painting Service yang bahagian mengecat rumah. So nak tanya bahagian SOP, adakah saya punya pekerja boleh bekerja mengecat di rumah orang ke, atau yang hanya yang bangunan yang tak didiami oleh penduduk ke, atau macam mana? Baik. Okey Lina, itu saja soalannya ya. Lepas tu nak tanya apa surat yang kita kena apply sebelum kita keluar untuk bekerja lah. Baik. Sebab sedangkan saya sudah ada surat MITI. Surat MITI. Sebab dalam PKP kita tak boleh berentas daerah kan. Betul. So selain surat MITI, apa surat yang lagi diperlukan yang kita hendak. Baik. Lina boleh mendengar jawapan di televisyen ya? Okey. Boleh. Thank you. Baik, terima kasih Lina. Saya kira soalan yang sangat bertepatan. TKSU Datuk Seri Nur Azman ada waktu ini. Kalau ada kesempatannya lagi, masih boleh memanfaatkan 0322829841. Datuk Seri, Lina di Kuala Lumpur tadi di dalam perkhidmatan mengecat. Jadi mengecat ni essential ke tidak, soalan dia. Adakah boleh mengecat ataupun hanya bangunan tertentu yang tidak dihuni atau tidak. Kemudian dia mengatakan tadi dia dah ada surat daripada MITI. Macam mana dengan staf dia pula? Itu spesifik soalan tentang SOP tu, Datuk Seri. Saya
pertama sekali mungkin saya jawab yang soalan kedua terlebih dahulu sebab ini juga bukan salah satu soalan yang sering ditanya oleh pihak industri ya. Dari segi pelaksanaan dan segi kawalan pergerakan, kita telah mencapai persetujuan dengan pihak Majlis Keselamatan Negara dan PDRM, di mana dari segi untuk memudahkan pergerakan pekerja, apa yang diperlukan ialah ada 2 dokumen. Pertama sekali adalah surat pengesahan pendaftaran ya. Ini bagi sektor-sektor perkilangan dan perbuatan, sektor pembinaan dan sektor-sektor dalam bidang pengedaran, perdagangan pengedaran ataupun distributive trade, iaitu merujuk kepada peruncitan, pemborongan dan pengedaran. Kerana sektor-sektor ini, contoh untuk sektor pengenalan pembuatan memang dikawal selia oleh MITI. Bagi sektor pembinaan yang dikawal selia oleh Kementerian Kerja Raya dan bagi sektor peruncitan yang dikawal selia oleh Kementerian Perdagangan Negeri dan Hadiah Pengguna, mereka juga telah bersetuju untuk sektor-sektor mereka yang diberikan kelulusan untuk beroperasi perlu juga untuk berdaftar dengan MITI. Jadi apabila mendaftar dengan MITI, melalui satu sistem yang dipanggil sebagai COVID-19 Intelligent Management System ataupun ringkasannya CIMS, apa yang mereka boleh dapat daripada pendaftaran tersebut adalah mereka boleh muat turun satu surat notifikasi atau pengesahan pendaftaran. Jadi apabila mereka memuat turun surat tersebut, pihak majikan hendaklah orang kata membekalkan salinan surat tersebut kepada setiap pekerja mereka. Ya. Jadi apabila pekerja mereka hendak bergerak ke tempat kerja daripada kediaman, contohnya daripada negeri mungkin Negeri Sembilan, ya. Sebab Negeri Sembilan bukan salah satu negeri yang dikenakan PKP. Katakan mereka tinggal di Seremban atau menilai bekerja di Kuala Lumpur. Jadi apabila merentasi negeri daripada Negeri Sembilan ke Selangor dan susun dari Kuala Lumpur, apa yang mereka perlu ada ialah selain daripada surat pengesahan pendaftaran daripada MITI, mereka hanya perlu membawa pas pekerja. Kalau tidak mempunyai pas pekerja, bawalah surat pengesahan majikan untuk mengesahkan mereka ini pekerja syarikat tersebut. Jadi apabila polis bertanya, tunjuklah kedua-dua dokumen. Saya ingin juga menekankan bahawa pada surat yang dikeluarkan oleh MITI, pada surat tersebut ada QR code. Jadi pihak polis dah dibekalkan dengan peralatan yang membolehkan mereka untuk scan QR code tersebut. Dalam hal ini, kenapa kita mengadakan QR code adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan surat yang dikeluarkan oleh MITI. Jadi sekiranya ada sesiapa yang buat salinan, ya, mungkin dari syarikat lain dan sebagainya, apabila di-scankan QR code tersebut, jadi pihak polis akan tahu sama ada surat tersebut adalah surat yang sahih atau tidak. Tapi pada masa yang sama juga, saya ingin menekankan bahawa kita juga perlu merujuk. Contohnya kalau kita dalam sektor logistik, Kementerian Pengangkutan telah pun mengeluarkan kenyataan media atau kenyataan akhbar pada hari ini, di mana bagi kenderaan perdagangan, tiada sekatan dikenakan dari segi pemerintah negeri ataupun pemerintah daerah. Malah pihak Kementerian Pengangkutan telah memaklumkan bahawa laluan khas akan disediakan di sekatan-sekatan jalan raya bagi kenderaan perdagangan. Dan bagi sektor-sektor lain dalam sektor pengangkutan, contohnya freight forwarders, mereka perlulah berdaftar dengan persatuan masing-masing, di mana Kementerian Pengangkutan akan mengeluarkan satu surat kepada persatuan masing-masing untuk dikongsi dengan ahli-ahli mereka bagi memudahkan pergerakan pekerja mereka. Jadi nasihat saya ialah bagi sektor-sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu, pertama sekali rujuklah kepada SOP ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh kementerian yang mengawal selia sektor masing-masing. Jadi bagi sektor perkinangan dan perbuatan dikawal selia oleh MITI, maka rujuklah kepada SOP MITI dan juga kenyataan media atau akhbar yang dikeluarkan oleh MITI. Sekiranya sektor peruncitan rujuk kepada KPDN HEP, sektor pembinaan Kementerian Kerja Raya dan sektor logistik Kementerian Pengangkutan. Kalau sektor komunikasi rujuklah kepada Kementerian Komunikasi. Itu soalan pertama. Soalan kedua tadi Puan Lina bertanyakan dia dalam sektor membekalkan cat kata saya. Jadi dalam hal ini sebab saya tidak tahu spesifiknya, tetapi kalau kita lihat kepada kenyataan
yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Negeri Hardware Pengguna, kedai hardware sebagai contoh. Jadi sekiranya kedai Puan Dina ni boleh dikategorikan sebagai hardware, dibenarkan untuk beroperasi. Dari segi perkhidmatan contohnya, dari segi pembaikan bangunan, penegaraan juga dibenarkan. Juga dibenarkan. Cuma mereka juga perlu berdaftar dengan MITI. Okey. Ada banyak soalan-soalan susulan daripada jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri kepada Lina tadi. Tapi kita nak bagi ruang Datuk Seri bernafas dulu sebab ini baru Lina seorang. Saya yakin ramai lagi nak bertanya soalan ni berkait tentang SOP industri. Datuk Seri, kita berehat seketika dan kita akan kembali sejurus selepas ni masih bercakap tentang SOP industri. Menemani saya di studio secara dalam talian. Hari ini tidak ada tetamu di studio, tapi dalam talian Datuk Seri Nur Azman Ayub adalah Timbalan Ketua Setiausaha Industri bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Tadi ada Encik Saiful dari Sungai Buloh yang menanti. Dia terputus dan sekarang ini. Okey, Encik Muhammad dari Selangor. Baik, Encik Muhammad, Datuk Seri, saya ada soalan berkait tentang SOP, tapi oleh kerana tadi tetamu kita di dalam talian terputus, saya ingin memberikan laluan terlebih dahulu kepada Encik Muhammad. Encik Muhammad. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri. Ringkas dan padat Encik Muhammad, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Datuk Seri, hotel dan penginapan adalah sebahagian daripada essential services bawah seliaan Kementerian Motek. Ya. Soalan saya, difahamkan oleh kaki tangan hotel, mereka tidak dibenarkan melepasi Sekatan Jalan Raya kerana tidak ada surat daripada pihak MITI melalui CIMS. Dan keduanya, cubaan untuk kami mendaftar dalam sistem CIMS MITI gagal kerana dinyatakan sektor ekonomi perkhidmatan penginapan tidak dibenarkan operasi. Itu dua soalan saya. Baik, terima kasih Encik Muhammad. Baik, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan Datuk Seri. Essential Services, hotel dan penginapan. Ya, terima kasih. Sektor hotel ataupun dan penginapan ini memang dikategorikan sebagai satu sektor ekonomi dalam perkhidmatan perlu. Dan sebenarnya di bawah MITI dalam SIM CIMS tersebut memang boleh didaftarkan. Boleh kita pihak hotel, pihak perusahaan hotel ataupun boleh berdaftar dengan CIMS dan sebenarnya boleh memuat turun surat pengesahan pendaftaran. Dan hal ini sebenarnya pihak MITI menggalakkan ataupun pihak kerajaan pun setuju untuk kementerian yang berkenaan yang menguasai sektor masing-masing boleh mengeluarkan, orang kata seperti mana dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan, boleh mengeluarkan satu surat kebenaran kepada sektor masing-masing dan diiringi bagi memudahkan pergerakan pekerja di mana pekerja tersebut hanya perlu membawa bersama pas pekerja. Jadi kalau kita bercakap tentang hotel tadi, setiap pekerja hotel tersebut perlu membawa sama ada pas pekerja di hotel tersebut terbabit ataupun surat pengesahan majikan daripada hotel tersebut mengesahkan dia pekerja hotel. Yang keduanya, sekiranya dalam hal ini mungkin tidak sempat mendapatkan surat kebenaran daripada pihak Kementerian Pelancongan, pihak MITI orang kata juga boleh mengeluarkan surat kebenaran tersebut, tetapi pihak hotel perlulah orang kata berdaftar melalui CIMS. Mungkin dalam hal ini seperti yang menamakan Cik Muhammad tu, bila berdaftar dengan CIMS belum lagi dapat berbuat demikian kerana sebelum ini mungkin sebab kami menantikan kepada menantikan Kementerian Pelancongan untuk maklumkan sama ada dia membenarkan juga pihak hotel untuk berdaftar dengan MITI. Dan hal ini pihak MITI telah pun berbincang dengan pihak Kementerian Pelancongan. Sekiranya bagi hotel yang tidak sempat mendapatkan surat kebenaran dari pihak Kementerian Pelancongan, boleh juga berbuat demikian dengan membuat pendaftaran di CIMS MITI. Terima kasih. Ya, Datuk Seri, saya membayangkan bahawa CIMS ni adalah merupakan central platformnya. Tetapi tadi Datuk Seri ada menyebutkan bahawa lain perdagangan, lain perniagaan, dia ada patternnya, kementerian yang tersendiri. Tetapi SOP ni apakah mereka juga boleh merujuk kepada CIMS untuk mengetahui secara sync dengan kementerian-kementerian yang disebutkan itu tadi? Okey, bagi SOP kita ada dua jenis SOP. Pertama sekali dari segi SOP dan keduanya SOP yang khusus bagi sektor ekonomi masing-masing.
Jadi SOP ARM ini dikawaselir oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan dia dimuat naik di laman web MKN. Pada masa yang sama juga terdapat SOP khusus bagi industri masing-masing. SOP khusus bagi industri masing-masing juga dimuat naik di laman web MKN. Dan saya juga percaya ia dimuat naik di laman web kementerian masing-masing. Jadi bagi MITI, SOP bagi sektor pengilangan pembuatan juga dimuat naik selain daripada di laman web MKN, juga dimuat naik di laman web MITI. Saya juga ingin menekankan di sini bahawa bagi sektor-sektor tertentu seperti perhotelan, komunikasi, pembinaan, perujukan, agak jelas kementerian yang bertanggungjawab ataupun yang mengonselir sektor tersebut. Tetapi ada satu sektor sebenarnya yang mana tidak sebegitu jelas. Ini saya merujuk kepada sektor perkhidmatan professional services. Ini merujuk kepada contohnya peguam, accountant, town planner, surveyor dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat buat pada masa ini memang tidak ada satu kementerian khusus yang mengawal sedia perkhidmatan profesional. Jadi apabila PKP dilaksanakan pada tahun lepas, kebanyakan badan-badan profesional ini telah menghubungi MITI. Jadi pihak MITI ini sebagai sebuah kementerian, kementerian utama dari segi memudahcarakan orang kata kelangsungan sektor-sektor ekonomi dan juga dari segi engagement dengan pihak industri. Kami pun telah orang kata engage ataupun mengadakan sesila berurus dengan badan-badan profesional ini yang mana pihak MITI dengan of course persetujuan pihak MKN telah merangka SOP khusus untuk perkhidmatan profesional dan ikhtisas. Jadi bagi perkhidmatan profesional ikhtisas ini yang mana tidak mempunyai SOP yang dirangka oleh badan-badan profesional mereka, boleh juga merujuk kepada SOP khusus perkhidmatan profesional ikhtisas yang juga boleh diperolehi daripada laman web MITI. Datuk Seri, sekurang-kurangnya dua pemanggil yang sudah pun kita berikan laluan ini, ada elemen yang ditimbulkan tadi, mungkin tidak secara direct dan spesifik. Soal pekerja, kerana saya membayangkan bahawa ada yang menganggap semua pekerja, Datuk Seri mengatakan bahawa boleh download borang daripada CIMS dan yang penting bawa juga bersama dengan pas pekerja untuk diisi dan disahkan. Kita berbincang di luar ruang udara tadi, ada juga yang tidak lepas kerana gambarannya seolah-olah pekerja ini semua harus mendapat surat dari MITI. Jadi ini memberikan tekanan nanti ramai-ramailah pergi berkunjung ke MITI itu. Ini kita akan tangani selepas kita berehat seketika, menjawab salah faham dan juga memberikan penjelasan secara lebih tuntas kepada penonton kita berkait tentang SOP industri. Kita berjeda terlebih dahulu. Menemani di studio saya dalam talian Datuk Seri Nur Azman Ayub, TKSU MITI bagi portfolio industri. Saya gantung satu soalan tadi, tapi kita cuma 5 minit saja berbaki Datuk Seri. Datuk Seri goreng pisang panas pada malam ni. Ramai yang nak tahu penjelasan tentang SOP industri ini. Tadi saya gantung satu soalan, tapi saya tahu kita tidak akan sempat menangani kesemua soalan yang mungkin berbangkit. CIMS ini menawarkan one-stop center untuk menjawab soalan ini ataupun hotline bagi mereka dalam industri yang ingin bertanya bagaimana boleh dicapai maklumat ini, Datuk Seri? Terima kasih. CIMS ini merupakan pengguna data yang dibangunkan oleh pihak MITI berdasarkan pengalaman tahun lepas di mana untuk memudahkan dari segi membenarkan sektor-sektor ekonomi beroperasi dan khususnya memudahkan pergerakan pekerja. Jadi setakat ini di CIMS ini telah pun lebih kurang dalam 250,000 syarikat dari syarikat yang besar sehinggalah ke PKS telah pun berdaftar dengan CIMS. Dan dari semasa ke semasa kami juga menggalakkan sama ada pihak persatuan industri, dewan-dewan perniagaan, malah orang perseorangan, khususnya yang bekerja sendiri untuk turut berdaftar dengan CIMS tersebut. Kerana kita berpandangan jauh, sekiranya diperlukan orang kata untuk memudahkan pergerakan pekerja, memudahkan penguasaan oleh anggota polis, maka mereka boleh menggunakan surat keputusan MITI tersebut ataupun pengesahan pendaftaran MITI tersebut seperti yang diminta oleh pihak berkuasa pada sekarang, pada masa kini apabila PKP dilaksanakan di 6 negeri yang saya sebutkan tadi. Ya, Datuk Seri, kita memberikan pemerkasaan kepada majikan dan juga pekerja untuk melakukan pendaftaran sendiri. Cuma saya terbayangkan kalau berlaku
pekerja melihat majikannya tidak mematuhi SOP? Apa yang boleh pekerja lakukan? Dalam hal ini, sekiranya ada majikan-majikan yang tidak mematuhi SOP, pekerja ni memberi pilihan sama ada boleh melaporkan kepada balai polis yang berdekatan atau pihak berkuasa, termasuk juga pihak PRBT ataupun Jabatan Tenaga Kerja, malah kepada MITI sendiri. Jadi antara tindakan yang boleh diambil ke atas majikan yang tidak mematuhi SOP tam sekali adalah kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaun selaras dengan Seksyen 25 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ataupun Akta 446. Itu salah satu. Keduanya dari segi operasi syarikat tersebut boleh diberhentikan, ya, tujuan sanitasi dan sebagainya. Dan yang paling utama sekali yang kami lihat di sini, apabila pihak industri secara keseluruhan sekiranya tidak bekerjasama dalam mengawal dan membendung penularan wabak atau COVID-19, pandemik COVID-19 ini, kesan yang paling utama adalah kerajaan terpaksa mengenakan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat. Dan ini secara tidak langsungnya atau secara langsungnya akan menyebabkan adanya sektor-sektor ekonomi yang tidak dapat beroperasi. Jadi pihak MITI bagi pihak kerajaan meminta kerjasama bukan sahaja dari pihak industri tetapi rakyat kita secara umumnya. Patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Bersama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan tersebut. Kerana apabila ini dapat dilakukan dengan segera, contoh dalam tempoh 2 minggu ini, saya percaya pihak kerajaan akan memendekkan tempoh PKP ini bagi memudahkan semua orang untuk bekerja, untuk menjalankan kehidupan harian seperti mana yang biasa sebelum ini. Ya, pastinya tagar kita jaga kita perlu diperkuat kuasakan ataupun perlu dikempenkan semula, Datuk Seri. Jadi terima kasih 1 jam yang sebenarnya masih memerlukan 1 jam tambahan. Kalau Datuk Seri boleh bersabar, kita perlu 1 jam lagi ni. Ramai yang menelpon yang nak bertanyakan. cims@mari.my boleh dimanfaatkan untuk tujuan maklum balas langsung. CIMS ini baru sudah pun disediakan. Jadi manfaatkan sepenuhnya teknologi dalam usaha kita memerangi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Datuk Seri kerana bersama kami pada malam ini dan kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.